Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naimah Nizam A167794 di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Jaafari Awang membawakan artikel yang bertajuk Gerakan Evangelism di dalam Karya-karya Barat dan juga Nusantara. Menurut sebuah dapatan kajian International Bulletin of Missionary Research menyatakan Pusat Agama Kristian di Eropah mengalami penurunan pada tahun 2010 sebanyak 37.7%. Akan tetapi senario sebaliknya berlaku di negara-negara Asia melibatkan China dan juga Mongolia secara khususnya melalui perkembangan Kristian sebanyak 3.6% di kawasan Timur Asia negara-negara tersebut. Evangelism merupakan satu manifestasi penyempurnaan tanggungjawab seorang hamba terhadap panggilan Tuhannya untuk mengubah masyarakat dan menerima bertanggungjawab ini dan menyebarkannya kepada masyarakat supaya dapat membentuk komuniti Kristian. Mengutip laporan yang dikeluarkan oleh sebuah portal berita pada tahun 2019 melalui World Watch List mengatakan Malaysia di kedudukan ke-42 daripada 50 buah negara yang paling susah untuk didekati oleh Kristian. Namun, mereka menyatakan bahawa Malaysia tetap mempunyai signs of hope yang menunjukkan bahawa golongan evangelism di Malaysia tidak akan berputus asa dalam usaha mereka untuk menginjilkan manusia dan juga menyebarkan ajaran Tuhan. Pemasaran kajian melalui kajian-kajian lepas mendapati bahawa terdapat penulisan-penulisan yang jelas berkaitan sejarah dan keperluan aktiviti ini kepada umat Kristian. Bahkan agama ini sudah pasti banyak meninggalkan pengaruh kepada dunia disebabkan usia dan perkembangannya sangat meluas ke seluruh dunia. Kajian ini bertujuan untuk meninjau sejauh mana gerakan evangelism berjaya memberi kesan serta meresap dalam kalangan masyarakat di dunia khususnya Malaysia dan Nusantara melalui rujukan karya-karya berbentuk tulisan akademik. Kajian ini juga akan mengkaji adakah gerakan kristianisasi atau evangelism memberi kesan kepada toleransi beragama, sistem pendidikan dan juga sistem sosial. Kajian ini juga akan meninjau sejauh mana reaksi umat Islam dalam menangani isu ini. Metodologi kajian. Penulisan kajian ini dijalankan dalam bentuk metod kualitatif di mana ia dijalankan dengan merujuk buku-buku, jurnal-jurnal serta artikel-artikel berkaitan agama Kristian dan juga gerakan evangelism. Objektif kajian, pertama, menjelaskan sejarah aliran evangelism dalam agama Kristian serta kronologi perkembangannya ke seluruh dunia barat dan Nusantara. Mengkaji kesan gerakan evangelism kepada masyarakat berbilang kaum di Malaysia dari sudut sosial dan hubungan toleransi beragama khusus Islam Kristian. Ketiga, mengkaji strategi-strategi yang digunakan oleh para evangelis merentas perubahan zaman, tempat dan juga latar belakang sesebuah masyarakat. Sejarah kemunculan golongan evangelis. Institusi gereja mula diperkenalkan oleh Jesus Christ pada tahun 33 AD sehingga dan ianya dikembangkan setelah tertulisnya Perjanjian Baru ataupun New Testament. Kini terdapat 38,000 denominasi gereja, aliran dan mazhab yang utama dan juga aliran-aliran gereja persendirian. Pada sekitar tahun 1980-an pula, pemimpin-pemimpin gereja di England mencari atau membina suatu era baru yang disebut sebagai Decade of Evangelization. Dekad ini merupakan satu ajakan ke arah perubahan dan pembaruan serta kesatuan dalam kalangan gereja-gereja di England. Hal ini perlu dilakukan kerana statistik direkodkan ketika itu, perkembangan gereja menurun secara mendadak di England. Pada abad ke-19 dan 20, National Evangelical Christian Fellowship ditubuhkan pada 1983 di Malaysia, disambung pula dengan penubuhan Christian Federation of Malaysia pada tahun 1986. Peranan utama NCF ini adalah untuk menyediakan platform kepada pelbagai aliran gereja khusus dalam aktiviti evangelism dan juga pengajaran kitab Bible. Kedua, peranan utama CFM pula adalah untuk mewakili suara penganut Kristian di peringkat yang lebih tinggi seperti Parlimen. Karya-karya dalam gerakan evangelism Barat dan Nusantara. Pada abad ke-12, agama Kristian disebarkan melalui Perang Salib. Matlamat perang ini disebut oleh Pope Urban II adalah untuk bebaskan Jerusalem dan orang Kristian Timur dari cengkaman umat Islam.
Faktor tercetusnya peperangan ini ialah sentimen yang disebarkan oleh Saint Peter the Hermit mengenai orang Islam mengganggu jemaah Kristian. Tindakan Khalifah Amrullah dari Fatimiyah Syiah merosakkan gereja makam suci di Jerusalem. Ketiga, pengaruh ekonomi perdagangan sehingga para pedagang sanggup memberikan dana kepada tentera salib supaya kawasan Laut Tengah boleh dirampas dari penguasaan Islam. Permulaan era penjajahan sekitar akhir abad ke-15. Peranan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand daripada Castilla Aragon menawan wilayah di negara Sepanyol pada tahun 1492 Masihi. Ini merupakan salah satu bentuk evangelism ke atas penduduk Islam kerana mereka dipaksa menjadi murtad, Al-Quran dan buku-buku agama dibakar. Pada 501 Masihi, Raja Philip mengeluarkan dekri diraja di mana Muslim di Sepanyol perlu murtad ataupun dihalau keluar daripada Sepanyol. Pada 1609 Masihi, secara rasminya Muslim di Sepanyol dihalau keluar dari negara mereka sendiri. Era awal kemerdekaan Malaysia sekitar tahun 60-an. Terdapat sebuah laporan menyatakan bahawa 500,000 orang dari kaum Cina terlibat dengan dasar kampung baru. Daripada sini, sejumlah inilah yang terlibat dengan gerakan aktiviti evangelism yang dijalankan oleh golongan mubalik Kristian di bawah naungan Malayan Christian Council. Golongan pelbagai aliran gereja ini menjadikan aktiviti evangelism di Malaysia lebih teratur dan meliputi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu, memandangkan geografi gereja-gereja ini bukan sahaja tertumpu di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor, bahkan juga terdapat di negeri-negeri seperti Perak dan Pulau Pinang. Dasar pecah dan perintah menjadikan orang Cina yang duduk di bandar mudah terpengaruh dengan ajaran Kristian, menjadikan lebih ramai Kristian dalam kalangan mereka serta ianya menjadi pemangkin kepada aktiviti evangelism dalam kalangan mereka. The Bridge, iaitu syarikat penerbitan akhbar dan majalah dalam bahasa Cina, juga cuba berperanan menyebarkan Kristian melalui penulisan. Pada tahun 1800 sehingga 1900, peranan dua persatuan utama bagi penganut Kristian iaitu NACF dan juga CFM yang mewakili majoriti penganut Kristian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan mereka di peringkat masyarakat dan juga peringkat pentadbiran negara. NACF secara khususnya objektifnya adalah untuk menjadikan platform kepada masyarakat Kristian khusus dalam usaha memahami Bible dan aktiviti evangelism. Sebagai contoh, program Evangelism Training RIZM 2018 yang dijalankan pada tahun 2018. Pada tahun 2000 dan hingga 2021, terdapat beberapa isu yang berlaku. Antaranya, isu yang menarik perhatian saya ialah pada 3 Ogos 2011, Damansara Utama Methodist Church telah menjemput beberapa orang Melayu beragama Islam secara tertutup ke dalam Thanksgiving dinner program yang dijalankan dalam gereja tersebut. Hal ini menarik perhatian orang ramai sehingga laporan dilakukan kepada Jabatan Islam Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor, dan gereja tersebut telah diserbu. Antara perkara yang mencurigakan di dalam gereja ini adalah nyanyian melibatkan perkataan seperti Alhamdulillah dan Allahu Akbar menggunakan syak wasangka. Dan ketika pemeriksaan dijalankan, 3 orang Muslim dibawa keluar dari pintu belakang. Kes ini telah ditutup dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor yang menitahkan bahawa tidak ada tindakan yang akan diambil kepada dua-dua pihak kerana kekurangan bukti. Kesimpulannya, misioneri atau aktiviti evangelism berjaya dilaksanakan dengan baik, khususnya di Malaysia, sekalipun ada beberapa halangan seperti sensitiviti umat Islam terhadap perkara ini. Namun, sekiranya aktiviti ini diatur dengan sangat baik dan cara yang bijak, sememangnya evangelism akan lebih berjaya menarik ramai orang untuk memeluk Kristian. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah memperlahankan aktiviti ini melalui cara yang berhikmah dan digunakan dalam memastikan akidah umat Islam terus dijaga dan terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.